Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah kembali lagi kita dalam pembelajaran tafsir. Jadi, hari ini saya nak korang buka muka surat 22. Ya, tafsir muka surat 22, sambungan daripada suratul Qari'ah. Hari ini kita akan masuk kepada tafsir wal bayan. Boleh tengok Tafsir wal bayan dalam buku iaitu maksudnya tafsir dan penjelasan. Tafsir tu tafsir, wal bayan tu penjelasan lah. Penjelasan, penerangan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Kita akan mula dengan ayat yang pertama, Al-Qari'ah. Allah sebut Al-Qari'ah, iaitu hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu Qari'ah? Apakah hari kiamat yang dipanggil dengan nama Qari'ah ni? Okey, maka dia jawab sini, Al-Qari'atu min asma'il qiyamah. Ya. Al-Qari'ah itu adalah di antara nama-nama kiamat. Ya. Di antara salah satu daripada nama kiamat. Sebelum ni kita ada tengok dah kan apa nama-nama lain untuk kiamat. Salah satunya dipanggil Qari'ah ataupun gegaran, ketukan. Ketukan yang mencemaskan. Itu bukan maksud lebih tepat. Li'annaha tuqarri'ul quluba bil faza'i. Kerana apa? Kenapa dipanggilkan kiamat ini Al-Qari'ah? Li'annaha, kerana ianya tuqarri'u, mengetuk. Ketuklah. Ketuk ni banyak kan? Ketuk dengan kuat, ketuk dengan tiba-tiba. Al-qulub, hati. Tapi Al-Qari'ah ini adalah satu ketukan ke dalam hati bil faza'i, dengan secara yang ngeri. Dengan ketukan yang ngeri. Kalau boleh tengok, kalau antara yang disebut oleh ulama, juga disebutkan Qari'ah ni satu dentuman yang kuat. Satu dentuman bunyi yang kuat. Bila sesuatu berlaga dengan sesuatu menghasilkan bunyi yang kuat. Dia version, dia nak masuk ketuk-ketuk kan berbunyi kan. Ataupun digambarkan Qari'ah ini, maksud Al-Qari'ah ini orang ketuk pintu malam, tengah malam. Tok. Waktu tu kamu rasa macam mana? Dalam keadaan rasa yang menggelabah, terkejut secara tiba-tiba dan menakutkan. Itu maksud Al-Qari'ah, satu ketukan yang ngeri. Wa ayyu syai'in hiya, dan apa ianya itu? Ini Qari'ah. Yang tadi baru menerangkan Al-Qari'ah. Satu, kita dapatlah satu ketukan yang ngeri. Mal Qari'ah, apa benda ketukan ngeri tu? Maksudnya itulah. Dan apa ianya itu? Wa ma a'lamaka, dan apakah kamu tahu? Mal Qari'ah, kamu tahu tak Qari'ah yang Qari'ah apa ni? Begitu yang dipertanyakan semula. Dan apakah kamu tahu ma sya'nul Qari'ah, apa Al-Qari'ah itu? Ataupun kalau bahasa orang, apa ke benda ni Qari'ah tu, kamu tahu ke? Memanglah ketukan. Tapi betul-betul ke kamu tahu ketukan apa? Maksud kat sini, nak digambarkan ayat Quran ni, kalau Al-Qari'ah ni, orang Arab dia tahu dah Qari'ah ni apa dia apa. Dari segi bahasanya dia tahulah ketuk, ketuk yang kuat, bunyi yang kuat kan, ketuk yang mencemaskan. Tapi betul tak bila Allah ulang balik mal Qari'ah? Apa itu Qari'ah? Betul-betul ke kamu tahu Qari'ah ni apa? Wa qawluhu, dan berkata ulama lah yang mentafsir, mal Qari'ah la ta'zimi sya'niha wa tafhimihi. Apa itu Qari'ah yang dahsyat kejadiannya dan diperbesar-besarkannya. Maksud bila Allah ulang ayat dalam Quran ni adalah seolah benda yang dahsyat. Satu kejadian yang dahsyat dan Allah perbesar-besarkan tentang kejadian itu. Qari'ah tu, Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Patut ayat ketiga pun, wa ma adraka mal Qari'ah. Nak menceritakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang nak memang Allah nak besar-besarkan benda ni supaya manusia ni ingat. Okey. Masuk kepada ayat yang ketiga ya. Dalam ni tafsir yang kedua lah, ayat ketiga. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yang maksudnya
Apa itu? Tahukah kamu hari qari'ah itu, hari kiamat itu? Kenapa Allah ulang balik? Tadi Allah tanya qari'ah. Apa itu qari'ah? Adakah kamu tahu hari kiamat itu, hari qari'ah itu? Tanya lagi sekali. Untuk apa? Ta'kidu li syiddati hauliha. Dikuatkan dengan sungguh keadaannya. Sangat-sangat. Maksud takkid. Diulang. Diulang sebagaimana takkid untuk kuatkan akan kesungguhan keadaan hauliha, keadaannya, keadaan hari kiamat itulah. Bukan ketukan biasa, bukan ketukan yang mencemaskan yang biasa. Wa ta'zimu amriha, dan diperbesar-besarkan perkaranya. Wa tahwilu sya'niha, dan satu ugutan sebenarnya kejadiannya. Satu, Allah dah sebut ni, Allah nak gertak, kata yang lebih sesuai adalah gertak manusia tentang hari kiamat ni, bahawa ianya benar-benar mengerikan, ianya satu benda yang sangat dahsyat. Dapat Okey, kemudian kita terus ke yang ketiga, iaitu ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Jadi Allah jawab balik apa yang Allah tanyakan tadi dengan Allah kata apa? Yauma yakunu, ya, pada hari manusia, yakunun nas, menjadinya manusia itu kal farashil mabsus, seperti anai-anai yang bertaburan. Itulah yang dikatakan qari'ah. Ya, waktu hari qari'ah berlaku, hari kiamat tu, bila ada dentuman bunyi yang kuat, satu ketukan kepada hati yang sangat mengerikan, apa yang berlaku? Manusia berlari-lari seperti anai-anai. Iaitu ayu yauma yakhrujun nas minal kubur, yang mana keluarnya manusia dari kubur. Sampai hari itu manusia ada dalam kubur tadi pun keluar. Dah kiamat lah kan? Dah kiamat, mana manusia keluar. Yasiruna ala ghairi hadi fi kulli ittijahi. Mereka berjalan tanpa petunjuk dalam setiap arah. Tak tahu nak gimana, tapi dia terus berjalan. Macam anak-anak, kalau kita tengok macam seolah-olah tak ada arah. Dia, macam apa? Sekali dia keluar, sekali dia terbang tu, bertaburan. Gitu maksud dia. Sya'nuhum fi dhalik. Keadaan mereka seperti itu. Seperti berikut. Gitulah keadaan mereka. Seperti anak-anak tadi tu, yang keluar ataupun yang berterbangan. Anak-anak boleh. Ada setengah ulama kata macam kalkatu. Tahu kalkatu tu? Sekali dia keluar, dia pergi minggat kat lampu kan. Tapi dalam keadaan dia ada yang berlanggar, ada yang jatuh mati, ada yang masuk dalam air dan sebagainya. Ya. Wa sya'nuhum fi dhalik, seperti berikut. Apa dia? Kal hasyrati ta'irah ma'rufatil muntashirah mutafarriqah. Seperti satu serangga yang terbang, yang dikenali ataupun yang diketahui, yang bertaburan. Kalau kita perasan kat rumah, segala bentuk jenis serangga lah yang boleh terbang ni, yang kita tahu ni, bagaimana mereka terbang? Kalkatu kan, bila dah berkumpul tu terbang bertaburan. Ini maksudnya bertaburan, sampai berlaga satu sama lain dan sebagainya. Tanpa nampak macam tak ada arah tuju. Kenapa dia berpusing-pusing sini? Gitu kan. Au kal jami'il hasyarati ta'irah, ataupun seperti sekumpulan serangga terbang. Dia maksudnya satu kumpulan yang besar. Ialah kalau kita tengok binatang terbang, kalau kita mesti nak pergi sana pergi sini kan. Dia tak pusing sana, patah balik, naik ke atas, pergi turun bawah, ke tepi, masuk dalam hidung orang, masuk dalam baju orang, tu kan. Segala ni kan. Kal ba'udil wal jarad. Contoh seperti dia kata ba'ud, nyamuk, wal jarad, dan belalang. Innallaha la Okey, fahum fil intisharihim wa tafaruhum wa zihabihim wa maji'ihim. Dan fahum. Ni silap, bukan faham. Maka mereka
tersebar, intisyarihim, maka mereka tersebar, bukan faham, maka mereka tersebar, wa tafarruqihim, dan berpecah-pecah, wa zihabihim, dan pergi, wa maji'ihim, dan datangnya mereka. Macam saya cerita seperti dia orang ni terbang, kemudian berpecah-pecah, ialah masing-masing dengan haluan masing-masing, datang pergi, kan, naik turun, keluar masuk, diulanglah benda tu. Begitulah keadaan manusia yang nak digambarkan pada bila masa berlakunya al-qari'ah, iaitu hari kiamat. Bisababi hiratihim mimma hum fihi, dengan sebab kekeliruan mereka yang mana mereka di dalamnya. Sebab mereka ni keliru dah, tak tahu nak buat apa dah. Lari, dah memang kiamat, nak lari ke mana? Tapi tak nak duduk diam pun takut, nak kena lari. Pergi sana, patah balik, pergi sana, pusing sini. Gitu yang digambarkan, ya. Dalam keadaan takut, tak tahu nak pergi apa, yang penting aku nak lari. Dalam keadaan kekeliruan. Nak lari ke mana? Tak tahu, keliru. Apa yang berlaku? Ada setengah tu, kalau orang kafir lagi tak tahu apa yang berlaku ni. Ka'annahum farashun mabsus. Seolah-olah mereka seolah-olah mereka anai-anai yang bertaburan. Kan? Kejadian itu seolah-olah mereka ni seperti dia, tapi bukannya dia punya anai-anai, dia pun seolah-olah dia. Ayyu mutafarriqun muntashirun, iaitu mereka berpecah-pecah dan bertabur-taburan. Okey. Kemudian kita tengok ayat mana tadi? Okey. Ayat seterusnya, wa takunul jibalu ka'ihnil manfush, dan menjadikan gunung galang seperti ihnil. Ihnil ni bulu benang, bulu-bulu yang banyak warna. Ihnil ni sebenarnya adalah benang yang dibuat daripada bulu kambing biri-biri. Boleh sebut sebagai bulu, boleh sebut sebagai benang. Kal-ihnil manfush. Ya. Menjadilah mereka gunung-gunung tadi seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Bagaimana? Kita tengok. Ni saya terus panjang macam inilah sebab makan masa. Ayu watasiru jibalul kasawfi, iaitu menjadikan gunung-gunung seperti sauf, bulu. Sauf ni bulu, zil alwan, yang pelbagai warna, mukhtalifah, yang berbeza-beza. Seperti bulu yang macam-macam color. Bulu kambing bibir tadi yang dibuat benang kan macam-macam color lah. Begitulah. Okay, kita sekarang ni kita bayangkan bulu kambing biri-biri yang telah dikumpulkan. Al-manduf, hamburan. Ni bos saya dapat ni. Alladhi tuqisha bin nadaf, yang dipukul-pukul dengan nadaf. Bila bulu ni, saya tak tahu nak terjemah nadaf ni apa, jadi saya letakkan perkataan nadaf. Ya. Bulu-bulu kambing biri-biri tadi, dalam proses nak buat benang ni, dia akan dihambur-hamburkan. Dihamburkan macam mana? Diketuk dengan satu alat sehingga bulu ni tadi berterbangan. Lepas ni kalau kau rumah ambil kapas ke, biasa kapas lah yang nampak sesuai. Ketuk-ketuk kapas tu, apa jadi? Kapas tadi dia akan berhamburan. Dia akan naik berpusing-pusing ke atas. Kan? Itulah lebih kurang. Boleh bayangkanlah. Begitulah keadaan gunung. Bukannya manusia yang terpelanting-pelanting tu. Gunung yang keras tu, dia akan berhamburan seperti bulu-bulu. Kalau manusia, tak tahulah jadi apa. Kan? Li'annaha tatafattatu wa tatayaru, kerana ianya hancur dan bertaburan. Sebab apa berhamburan seperti bulu-bulu tadi tu? Sebab dia dah hancur dan dah bertaburan. Benda yang kukuh gunung ni yang disebut sebagai paksi bumi berhamburan. Maka tak hancur bumi tu. Itu maksudnya. Okay, fa'amma man saqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat amalannya, fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka dia dalam keadaan kehidupan yang memuaskan.
Iaitu yang dimaksudkan ayu amma man sakulat mawazinu, iaitu adapun orang yang berat timbangannya, ya, sakulat mawazinu, berat timbangannya, bi an rajahat hasanatuhu, dengan makna lebih utama kebaikannya, au a'maluhu salihah, atau amalannya yang saleh, ala sayyiatin, ke atas keburukannya, makna kata amal baik dia lagi banyak daripada buruk dia, fahuwa fi 'aishatir radiyah, 'aishatin mardiyah, maka dia tadi adalah berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang diradai. Maka tak perlu risau. Jadi walaupun dalam keadaan dahsyat tadi, yang berlaku kedahsyatan tadi, bertaburan gunung ganang tadi, manusia tadi lari bertempiaran, kan? Tapi kalau orang yang berat amal kebaikan dia, jangan risau. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, dan siapa pula yang berat timbalan keburukan dia, fa ummuhu hawiyah, maka ummuhu hawiyah ni, maka tempat berteduh dia, tempat berlindungnya adalah hawiyah, neraka, api. Wa ma adraka ma hiya, apa itu mahiyah, narun hamiyah, api yang menyala. Okey, jadi tengok apa ayat ni terangkan. Ayu ammal man rajahat sayiatuhu, iaitu barang siapa yang berat, ataupun yang utama keburukan dia, ala hasanati, ke atas kebaikannya. Terjemahan bawah ni boleh tengok. Au lam takun, ataupun tidak terdapat hasanatun, kebaikan, ya'taddu biha, padanya, famaskanuhu, maka tempat tinggalnya nanti, au ma'wahu, atau perlindungannya, jahannam, neraka jahannam. Siapa tadi orang yang berat timbangan amalan keburukan, ataupun tak ada kebaikan pada dia, dia bukan kata seberat. Dekat sini bukan dia kata berat dari segi lebih apa keburukan, tapi memang keburukan tu adalah keutamaannya, rajahat, memang keutamaan dia keburukan. Okey, maksudnya teruk sangat buruk dia tu daripada baik. Okay, maka dia akan masuk kepada neraka jahannam. Wasammaha ummu, dan dinamakan dengan ummu. Ummu ni mak, kan? Kenapa nama dipanggil mak ataupun tempat berlindung? Li'annahu ya'wi, kerana berlindungnya ilaiha, kerana neraka ni tadi menjadi tempat perlindungannya. Kama ya'wi tafli, sama seperti bayi ila ummihi, kepada maknya. Sama seperti bayi kepada maknya. Macam mana bayi tu berteduh dekat mak dia, berlindung kat mak dia, macam tu nanti keadaan korang duduk dalam neraka. Wasumiyat jahannam, dan dinamakan dengan jahannam hawiyah, namakan dengan neraka hawiyah, wahiyah halikah, kerana adalah kebinasaan. Halikah, wahiyah halikah, dan ianya kebinasaan. Li'annahu, kerana ianya yahwi fiha ma'umkil qa'riha, kerana jatuh dengan kedalaman bahagian paling bawah. Sebab tu dia panggil neraka hawiyah. Sebab nanti kat mana duduknya? Kat bottom, in the bottom of the neraka. Wallahu a'lam bissawab.